Kerajaan setuju kekal dasar permohonan sijil halal. Harga runcit RON 97 dan diesel turun sebanyak 6 sen seliter. Ronald Kiandi persoal janji Pakatan Harapan beri peruntukan kepada pembangkang. Taqiyuddin dakwa hanya ahli parlimen tidak waras terima MOU. Mirzan dan Muhzani dedah mereka bukan subjek utama siasatan. 3 ahli GISBH dituduh kes amang seksual kanak-kanak esok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstab News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju untuk mengekalkan dasar sedia ada permohonan sijil pengesahan halal Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, dasar sedia ada itu yang dilaksanakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Negeri adalah bersifat sukarela. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar dilapor berkata, JAKIM sedang mempertimbangkan cadangan untuk mewajibkan pensijilan halal bagi restoran dan syarikat makanan yang tidak menyediakan hidangan daging babi dan alkohol. Cadangan itu kemudiannya mencetuskan kontroversi apabila Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok berkata pelaksanaan pensijilan halal seharusnya bersifat sukarela bagi membolehkan pengusaha membuat keputusan berdasarkan permintaan pasaran dan bukan secara paksa. Sementara itu, Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pembangunan Industri Halal menambah restoran dan syarikat makanan digesa agar memohon SPHM memandangkan ia boleh memberi jaminan dan menarik pelanggan beragama Islam untuk makan tanpa keraguan di premis mereka. Harga runcit petrol RON 97 dan diesel turun sebanyak 6 sen seliter bagi tempoh 19 hingga 25 September 2024. Ini bermaksud harga bagi kedua-dua minyak itu masing-masing kepada RM3.19 dan RM2.95 seliter. Dalam satu kenyataan sebelum ini, Kementerian Kewangan MOF berkata keputusan itu dibuat selaras dengan penurunan harga pasaran minyak mentah dunia serta pengukuhan ringgit. Sejak 8 Ogos 2024, kerajaan telah menurunkan harga runcit diesel sebanyak 40 sen seliter di Semenanjung Malaysia dan harga runcit RON 97 sebanyak 28 sen. Sementara itu, harga runcit petrol RON 95 kekal pada RM2.05 seliter, manakala harga runcit diesel di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. MOF berkata pihaknya akan terus memantau perkembangan pasaran dan penyelaras harga runcit produk petroleum dengan mengambil kira pergerakan harga pasaran minyak global bagi terus memastikan kebajikan rakyat. Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi berpandangan bahawa Perikatan Nasional tidak patut diarah sediakan draft memorandum persefahaman MOU kerana Pakatan Harapan yang berjanji memberi peruntukan sama rata kepada ahli parlimen pembangkang dalam manifesto mereka. Beliau berkata demikian susulan kenyataan ahli parlimen Sungai Petani Taufik Johari daripada PKR yang dilaporkan berkata PN sepatutnya mencadangkan MOU alternatif mengenai peruntukan ahli parlimen pembangkang, bukannya mengkritik versi dicadangkan kerajaan. Ronald yang juga Ketua WIP Bersatu turut mendakwa draft MOU luar biasa yang disediakan kerajaan baru-baru ini menunjukkan mereka tidak berminat memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Beliau yang bercakap kepada FMT mendakwa jika PN menandatangani MOU berkenaan, ia akan mengekang ahli parlimen untuk bersuara. Terdahulu, pengerusi PN, Muhyiddin Yassin, mendakwa MOU ditolak gabungan itu bertujuan menyekat keupayaan ahli parlimennya menyuarakan kebimbangan pengundi khasnya isu berkaitan kaum, agama dan raja.
Jom sertai peraduan bersama Netstep TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dan anda perlu screenshot di YouTube kemudian hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978 pada hari Jumaat selepas berita petang. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Apakah tajuk video Netstep News yang mendapat tontonan tertinggi pada 9 hingga 13 September 2024? Siapakah pengarah pilihan raya BN di Dun Mahkota? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen Netstep News edisi petang Jumaat 20 September 2024. Ingat, screenshot jawapan di ruangan komen YouTube kemudian hantarkan ke WhatsApp kami. Berikut adalah pemenang mingguan pada 13 September 2024. Terima kasih kerana setia bersama kami. Dalam perkembangan sama, Ketua Whip PN Datuk Seri Taqiyuddin Hasan menyifatkan draft memorandum persefahaman MOU berkaitan peruntukan pembangkang dibuat oleh satu pihak iaitu kerajaan semata-mata tanpa ada sebarang perbincangan. Beliau berkata draft MOU terbabit sepatutnya dibuat berdasarkan perbincangan di antara PN dan kerajaan, bukannya satu pihak semata-mata. Beliau yang bercakap kepada sidang media di Pejabat PAS Kota Baru akui telah berjumpa bersama Datuk Seri Fadilah sebanyak 3 kali namun masih tiada perbincangan lanjut berkenaannya. Dahulu Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dilaporkan berkata keputusan menolak 2 draft cadangan MOU yang membabitkan antara Kerajaan Malaysia dengan parti PN dan antara Kerajaan Malaysia dengan semua ahli parlimen PN dibuat atas 4 sebab fundamental iaitu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan dan nilai budaya, moral serta agama selain boleh disalah tafsir dan salah guna kuasa serta mengokong kebebasan. Pada masa yang sama, Taqiyuddin turut menyifatkan draft MOU yang dikemukakan itu berat sebelah dan tidak memberi kebebasan selain bercanggah dengan perlembagaan. 2 anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu Mirzan dan Muhzani berkata mereka bukan subjek dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkaitan kertas Pandora serta kertas penama. Menerusi kenyataan bersama, Mirzan dan Muhzani memaklumkan notis pengisytiharan harta mereka kepada SPRM adalah bagi siasatan yang sedang dijalankan terhadap Dr. Mahathir. Katanya ia tidak berkaitan dengan sebarang pendedahan dalam kertas Pandora dan kertas Panama. Menurut kenyataan itu lagi, seperti yang dinyatakan Ketua SPRM dalam sidang media, kedua-dua mereka sedaya upaya untuk memberikan kerjasama yang baik kepada SPRM untuk memastikan penyelesaian yang positif dapat dicapai. Terdahulu, Azab mengesahkan bahawa kedua-dua beradik sudah mengisytiharkan aset masing-masing dalam tempoh ditetapkan dan SPRM kini berhubung serta berkomunikasi dengan peguam mereka untuk mendapatkan maklumat tambahan dan penjelasan membabitkan pengisytiharan itu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein memberitahu 3 lelaki yang mempunyai kaitan dengan GISB susulan Ob Global yang dijalankan didakwa di Mahkamah Session Seremban di Negeri Sembilan. Difahamkan ia pertuduhan kedua melibatkan GISB selepas seorang lelaki yang juga ahli kumpulan itu didakwa di Mahkamah Magistrate Putrajaya atas kesalahan membabitkan ugutan jenayah. Katanya kertas siasatan asal Ob Global di Negeri Sembilan dipecahkan kepada 4 mengikut pembabitan suspek bagi memudahkan pertuduhan. Seorang suspek berusia 21 tahun akan didakwa dengan satu pertuduhan mengikut Seksyen 14(B) Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 Akta 792 dan 4 pertuduhan di bawah Seksyen 14(A) Akta sama.
sementara dua lagi suspek berusia 20 dan 22 tahun masing-masing akan didakwa atas 6 dan 3 pertuduhan mengikut Seksyen 14-A Akta Sama. Untuk rekod, Seksyen 14 Akta 792 merujuk amang seksual fizikal atas kanak-kanak dengan Seksyen 14-A membabitkan kesalahan menyentuh mana-mana bahagian badan seseorang kanak-kanak, manakala 14-B membuatkan seseorang kanak-kanak menyentuh mana-mana bahagian badan orang itu atau bahagian badan mana-mana orang lain. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.